Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam. Bertemu lagi kita untuk ke segmen yang kedua. Kalau tadi bersama dengan Fadli SM dalam segmen Tajian SM Malaysia, banyak promosi-promosi hebat, webinar-webinar yang disediakan oleh pihak XM dan juga cabutan-cabutan bertuah. Ya, dan kali ini untuk segmen yang kedua di episod yang ke-136, bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC yang bertarikh hari ini 8 Julai 2020 bersama dengan 16 Zulkaidah 1441 Hijri. Baik, untuk malam ni seperti biasa kita 1 jam bersama dengan Cikgu Yun, dan sekiranya ada persoalan apa-apa berkenaan dengan fundamental mata wang asing, apa saja persoalan anda boleh ajukan kepada cikgu, dan insya-Allah pertanyaan yang menarik akan saya ajukan kepada cikgu. Baik, jangan lupa terus selain daripada Wall CTC dan juga TV CTC, jangan lupa pergi ke channel YouTube kami yang kami sediakan khas untuk anda semua. Semua segmen berada di sana. Anda boleh tengok yang lepas-lepas, nak ulang-ulang kaji, nak ulang-ulang tengok. Jadi boleh ke CTC FM. Jangan lupa tekan lonceng dan juga subscribe. Okey? Belanjalah. Baik, yang ada di sini sekarang ni, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Su dan juga Cikgu Yun daripada Maulana, insya-Allah, Muhammad Khairi Maulana Anwar. Kemudian kita ada Fitri Hakim. Salam Pak Su dan juga Cikgu Yun. Waalaikumsalam. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan, pastinya setiap minggu ada perkara yang menarik sebab data itu berubah. So untuk lebih memahami pergerakan mata wang asing, apa lagi kita bersama dengan Cikgu Yun. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Nampak hari ni lain macam tenung telefon tu. Apa yang menarik ke? Telefon saya pecah. Allah. Masa saya perhati je, boleh baca ke tak boleh baca? Boleh, insya-Allah. Tak apa, boleh baca lagi, okey. Okey, baik Cikgu, untuk hari ni 8 Julai 2020 ya, 16 Zulkaidah. Apa yang menarik yang boleh kita kongsikan sebelum kita mula dengan data berkala kita? Hari ni tak, masya-Allah. Untuk sepanjang minggu ni tidak ada sesuatu yang hebat, pun tidak ada sesuatu yang dikatakan sebagai high impact yang besar lah. Terutama minggu ni agak perlahan. Banyak yang belum lagi tiba jadual untuk diterbitkan. Hanya lebih kepada flow seperti mana lazim saja. Jadi kita tak menjangkakan apa-apa yang massive direction terhadap market. Cuma yang jika mereka-mereka di luar sana ataupun traders di luar sana yang alert tentang situasi perkembangan geografi politik dan juga situasi coronavirus, terutama di negara Eropah dan juga di Amerika, ini yang memberikan rangsangan terhadap pasaran sekarang lah. Pandemik, di mana kesan pandemik terhadap lockdown yang sebelum ini mereka laksanakan mula memberi kesan kepada kejatuhan sektor pekerjaan dalam negara Eropah. Dan hari ini kita dapat melihat bahawa ada dua bentuk rangsangan ekonomi yang dilaksanakan secara besar-besaran melalui kerajaan United Kingdom di bawah Boris Johnson. Dan pada minggu yang lalu, lebih kurang, tak silap saya, lebih kurang 30 hari bulan atau 29 hari bulan, di mana Donald Trump juga melancarkan satu massive stimulus package yang cukup besar, $2.2 trilion, semata-mata untuk mengimbangi situasi kejatuhan ekonomi di Amerika, juga memberi tamparan hebat kepada pasaran dunia, menyebabkan stock index meroket sampai tak ada handbrake dan akibatnya menyebabkan nilai emas bertambah mahal. Sangat-sangat mahal. Sebelum ni pun saya ada memberi sedikit gambaran lah. Ini pun gambaran bangang je kata orang. Gambarannya tak berapa cantik. Saya meletakkan emas 3,000 pada paras harga sekarang. Minggu lalu kita lihat emas pada paras harga 17 lebih, dan hari ini dah 18 lebih sedikit, dan kita meletakkan lagi rangsangan kepada 3,000, dan unjuran terbesar saya adalah 10,000 untuk harga emas. Jadi sama ada mencapai sasaran ataupun tidak, saya masih meletakkan bahawa
apabila apa saja rangsangan terhadap package ekonomi yang diletakkan sebagai monetary stimulus ataupun stimulus package, iaitu rangsangan ekonomi dalam sesuatu ekonomi yang besar dilaksanakan atau dilancarkan, perkara pertama yang perlu mereka lihat adalah mereka menginginkan stock market itu mendapat kenaikan yang tinggi. Ini adalah satu sistem yang kebanyakan negara-negara kaya ataupun negara-negara maju di dunia perlu melihat sebagai suatu indikator terhadap kekuatan ekonomi negara mereka. Kita sebagai pedagang-pedagang mata wang ini saya cakap, oleh trader cakap mata Melayu, pedagang-pedagang mata wang tentunya melihat nilai mata wang itu untuk mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi senang untuk kita buat pilihan sebagai seorang pembeli ataupun penjual. Ini bahasa Melayu saya penuh. Penuh Allahu Akbar. Jadi apa saja rangsangan package keuangan yang dilaksanakan, ia akan memberi efek ataupun kesan. Efek tak boleh pakai, itu bahasa Inggeris. Kesan. Dan impact, itu dimelayukan. Walaupun impact bahasa Inggeris, tapi impact ni bahasa Melayu. Untuk kenaikan indeks, terutama indeks yang melibatkan stock market. Salah lagi, pasaran saham. Itu betul. Jadi risikonya adalah investor, maafkan saya, pelabur akan beralih kepada satu perdagangan emas ataupun perdagangan yang dipanggil sebagai lebih selamat, menyebabkan harga akan menjadi semakin tinggi. Ini kesan yang berlaku sekarang. Bila orang bertanya saya kenapa emas semakin tinggi, jawapan saya adalah kerana kenaikan indeks yang mendadak. Ini mengheret harga emas menjadi semakin mahal. Itu jawapan dia. Dan jika mereka ingin melihat sejauh mana kenaikan indeks semakin tinggi, tengoklah indeks Dow Jones anda, Nasdaq anda, apa semua. Jika dia semakin beratus-ratus poin setiap hari ataupun setiap minggu ia meningkat, maka dia akan mengheret harga emas itu untuk semakin lebih tinggi lagi. Saya kekal dengan rangsangan yang saya nyatakan pada minggu yang lalu kepada paras 3,000, dan sasaran utama saya adalah 10,000. Bila mana nak mencapai 10,000 tu, itu kuasa Allah SWT. Tapi apa yang saya nampak, inilah yang dipanggil sebagai kesan daripada rangsangan stimulus ataupun package ekonomi ini terhadap sesuatu negara apabila dia dilancarkan. Kerana perlu diingat, apabila rangsangan ekonomi dilaksanakan untuk menutup ataupun mengimbangi sesuatu sektor yang dalam kejatuhan, dia adalah suntikan kewangan daripada pihak kerajaan. Dan apabila pihak kerajaan menyatakan suntikan untuk membantu, ini secara tidak langsung seperti mana kita mendapat suatu kupon ataupun suatu redeem bonus, kan? Iaitu kita berniaga RM10, kerajaan bantu lagi RM5. Contohnya macam tu. Jadi ada sokongan kewangan terhadap sesuatu sektor untuk dia menambah nilai, istilahnya boost up. Jadi sekarang ini yang telah melancarkan jelas hari ini kita nampak di United Kingdom ataupun di Britain, macam saya share tadi, Menteri Kewangan dia betul, apa ni dipanggil sebagai Rishi Sunak tu. Nama dia Rishi Sunak. Rishi Sunak ya, dia kelahiran saya ingat Pakistan silap saya, Pakistan ke India, tapi dia warga negara Britain. Antara orang yang diangkat oleh Boris Johnson sebagai Chancellor, iaitu Menteri Kewangan. Sebab di Britain dia guna pakai istilah Chancellor, tapi sebenarnya Chancellor itu kalau kita dipanggil sebagai Menteri. Melaksanakan satu rangsangan hampir 30 bilion pound dengan jumlah total keseluruhan 130 bilion pound sehingga 2021. Akibatnya menyebabkan pound sterling hari ini mendapat demand. Okey, sekarang Amerika pula, kan, sebaliknya pada minggu yang lalu bila Trump sendiri mengatakan hampir 2.2 trilion dollars akan dia pump in, yang mula disalurkan kepada American dollar. Kita dapat menyaksikan keadaan dolar sekarang ini tidak terlalu mendapat kejatuhan, kan? Akibatnya stok semakin tinggi. Ini memberi keuntungan besar sebenarnya terhadap Amerika, sebab sesuatu pakej rangsangan itu dia mendapat suntikan daripada kerajaan, dan bila kerajaan yang terlibat, ini memberi keyakinan kepada pedagang-pedagang
untuk kekal dalam sesuatu sektor yang difokuskan. Itu kenapa saya letakkan bahawa untuk minggu ini mereka yang mengikuti dan memahami geografi politik yang tidak ada hujung pangkalnya ini, dan dalam pada masa yang sama mereka yang mengikuti the coronavirus punya impak pandemik, tentunya dapat melihat kenapa market bergerak perlahan, tiba-tiba bergerak keadaan yang deras, tiba-tiba dalam pergerakan yang stagnancy. Dan untuk pengetahuan bersama, setiap impak dari segi jadual ini pun kita tahu tentunya ia memberi kesan setiap masa bila diterbitkan. Tetapi dalam situasi sekarang ini purata setelah beberapa bulan, lebih 4 bulan dah sekarang pandemik menguasai dunia, kita dapat menyaksikan keseluruhan global ekonomi keseluruhannya sedang dalam menguncup, shrinking ataupun menguncup. Bahasa Melayunya menguncup, bahasa orang putihnya shrinking. Saya cakap Melayu lagi, menguncup. Okay. Menguncup. Dan bila dia menguncup, ini memberi petanda yang sangat jelas, tidak ada satu negara pun di dunia sekarang ini yang terlepas daripada kemerosotan ekonomi. Itu sangat jelas. Jadi melalui rangsangan-rangsangan stimulus ataupun pakej ekonomi ini, itulah tujuannya bagi mengimbangi, terutama mengimbangi sektor pekerjaan, kedua mengimbangi sektor pembayaran gaji, ketiga mengimbangi cara perbelanjaan dalam negara, keempat mengimbangi kemerosotan pengeluaran dalam negara yang menjadi sumber kepada sesuatu negara, yang kelima mengimbangi kadar interest rate ataupun kadar faedah yang rendah. Jadi ketiga-tiga elemen ini semua negara terasa, terutama negara maju. Kita ni negara dunia ketiga, ni negara maju macam Amerika, United Kingdom, Kesatuan Eropah, China dan Indian Oceania dan seterusnya. Sebagai seorang pedagang mata wang, elemen-elemen seperti ini dia bukan boleh dilihat dalam jadual berkala. Dia perlu dilihat melalui kefahaman geografi politik. Dia perlu dilihat melalui ekonomi semasa secara mengemas kini terhadap sesuatu isu. Pandemik memang dah dijelaskan bukan berakhir seperti mana kita makan burger McDonald, bukan. Pandemik bukan boleh berakhir seperti mana epidemik, tak boleh. Pandemik tidak boleh selesai secara satu lagi apa lupa ya, mik juga tapi itu sebab pandemik ini dia adalah suatu simptom yang bergerak secara rawak ni kita tak jumpa yang mana hujung yang mana pangkal. Tapi kalau epidemik dia bergerak secara lurus, secara terus. Epidemik kita boleh nampak lorongan di mana punca, tapi pandemik dia secara macam kita letak udara, tersebar luas, sukar untuk dikawal, melainkan melalui mungkin SOP-SOP yang telah pun kita tahu sebelum ini. Seperti mana SARS tidak ada ubat sampai sekarang. Tak ada. Jelas. Memang tak ada. Seperti mana Japanese encephalitis tak ada ubat sampai sekarang. Ada. Seperti apa lagi? Anthrax tak ada ubat sampai sekarang. Yang ada main Frank Bello je lah yang main bass tu kan. Tu semua tak ada ubat. Tetapi apa yang kita boleh buat, itu dah dikategorikan epidemik, iaitu suatu simptom yang boleh dikawal melalui norma pembudayaan. Jadi kumpulan itu adalah kumpulan coronavirus. Apa kesannya kepada ekonomi kita? Macam saya bagi tahu tadi, kenapa hari ini Britain bersusah payah melaksanakan 130 bilion pound secara total, 30 bilion pound sebagai suatu yang sangat yang mengejutkan. Dan saya menghabiskan masa sampai azan tadi ya. Saya berhenti sekejap, lepas solat maghrib saya tengok lagi macam orang gila. Lalas saya pun jadi gila sekejap. Saya kata apa bodoh aku dengar orang Mak Saleh cakap ngaji pun tak siap. Saya ngaji pun cuma setakat 3 baris tadi. Saya suruh anak-anak saya berhenti dah, ayah ni nak dengar perkara ni kejap. Apa benda ni tengok, pun pelik. Semata-mata nak dengar dia syik sunnah bercakap. Sunnah bercakap cukup jelas, saya cukup minat cara dia bercakap. Saya jarang dengar dia bercakap, tapi dia bercakap senang. Dia kata apa? Kita memberikan pakej pembayaran gaji yang terbaik di dunia. Wow. Nak je saya letak. Donald Trump kata dia yang paling hebat. Tiba-tiba dia Syekh Sunat boleh kata kita memberi pakej pembayaran gaji yang terbaik di dunia. Apa maksudnya di situ? Saya cuba menyelami.
Apa kesannya kepada pound sterling? Ya, pound sterling mendapat bidaan. Boleh nampak pound sterling terbang kan secara perlahan-lahan. Kenapa dia jatuh di peringkat awal jam 8 malam sebelum dia roket sekarang ini? Bila berlakunya dipanggil sebagai digesting, baru kita nampak kehebatan kenapa Rishi Sunak begitu transparent dan begitu yakin. Saya dapat membezakan macam mana Eurozone ataupun EU, ECB sebelum ini. Andres Merkel pula. Andres Merkel tu Jerman, salah. Yang perempuan tu, dia punya presiden tu, saya pun lupa namanya siapa. Yang sebelum ni kan, 700 bilion euro yang mereka lancarkan cukup untuk meroketkan euro masa tu. Okay? Cuma saya nampak dua beza yang ketara. Rishi Sunak menjelaskan kita memberikan pakej pembayaran gaji yang terbaik di dunia. Dia cakap yang terbaik di dunia. Euro pula memberi rangsangan bantuan keuangan kepada sektor-sektor tertentu yang dinyatakan jika perlu mereka akan bantu bila keadaan memerlukan. Beza. Bermakna jika perlu Eurozone bertindak mengikut kesesuaian masa, tetapi UK bertindak mengikut period masa, iaitu menetapkan tempoh dan durasi. Tu yang saya nampak sangat jelas. Rishi Sunak menjelaskan sekian waktu bermula Oktober, setiap gaji yang berumur sekian, umur 18 tahun sehingga 21 tahun, jika gaji mereka bermula dengan 10 pound, 4 pound 60 sen tak silap saya, kerajaan akan bayarkan gaji tersebut. Wow. Malaysia ada buat, mungkin nak buat lah kejap lagi. Yang berumur 22 tahun sehingga umur 23 tahun, yang bergaji di atas 16 pound dibayar 5 pound 80 sen atau 6 pound lebih kurang. Kerajaan UK bayarkan gaji, subsidi. Hebat tak UK? Yang berumur atas 24 tahun, sekian berapa tahun, dibayar sehingga 8 pound lebih. Ini bermakna kerajaan menyuntik bantuan keuangan kepada pekerja-pekerja di dalam United Kingdom. That's why they declare kita memberi sokongan keuangan tadi, penggajian yang terbaik di dunia. Saya belum jumpa lagi sistem dekat dunia yang buat macam ni. Kaya tak kaya UK? Satu, tu jelas. Akibatnya pound semakin mendapat bidaan. Saya boleh nampak setiap minit, setiap jam tu dia bergerak. Sebab saya nak dapatkan di mana momentum kehebatan Rishi Sunak ni bila dia cuba untuk deliver, yang dia mampu untuk menzahirkan suatu manifesto keuangan yang terbaik di abad ini. Dan dia meletakkan satu lagi perkara. Bermula Oktober ni bermakna bulan 10 ni lah ya. Ini perkara kewangan ni akan dilancarkan. So sekarang bulan 7 7, 8, 9 lebih kurang. Okay, bulan Oktober dia akan start. Dan bermula bonus yang akan dibayar bermula dengan 1,000 pound minimum pada setiap pekerja di UK yang berumur 18 tahun sehingga 24 tahun. 1,000 pound tuan-tuan, kali dengan dolar lebih kurang 3,120 dolar atau 3,000 lebih dolar. Dengan kita berapa dolar? Berapa banyaknya? Dekat 5,000 lebih lah. 5,000 ringgit lah cincai. 2.5 atau 4,500 cincai lah. Saya pun tak tahu sebab saya pakai ringgit Malaysia. Saya punya bonus umur hidup saya setakat ni tak pernah dapat banyak macam tu. Belum pernah dapat. Dan saya rasa saya tak pernah dapat bonus sangat pun. Tak pernah dapat pun saya ikutkan. Dah berapa puluh tahun kerja. Tak apa, itu belakang kira. Cuma saya nak menampakkan di sini kesan kepada market. So market bila melihat satu pakej rangsangan yang bagus macam ni, dia memerlukan sedikit masa untuk digest di mana kekuatan pound sterling. Untuk kita sebagai trader melihat. Sebab macam saya kata, setiap pakej rangsangan itu dia adalah suntikan. So bila dia suntikan bermakna dia pump in. Dia pump, bahasa Melayu panggil apa maksud? Pump in maknanya suntik lah. Pump in
pam pam in, salah, dah rojak dah bahasanya. Sebab masuk dia memberi satu tenaga lah, kekuatan. Okay, right. So, dan di situ kita dapat melihat bahawa untuk jangka masa medium, okey, apa beza yang kedua yang saya jelaskan tadi adalah tempoh. Perbezaan antara ECB, mereka meletakkan untuk 5 tahun. 5 tahun. Tetapi 5 tahun mereka itu tidak ada tarikh. Mereka ada tahun. Rangsangan 700 bilion euro tu betul, memang yang antara yang terhebat dalam sejarah ECB melaksanakan monetary stimulus semasa dilaksanakan beberapa minggu yang lepas. Dia betul 5 tahun, tetapi tiada tarikh muktamad bila dia berhenti. Bulan 5, bulan 6, bulan 7, tahunnya betul. Tetapi Rishi Sunak meletakkan period 2021 sekian waktu package ini akan berhenti, iaitu 6 bulan lebih awal atau 6 bulan dalam tempoh tersebut. Itu yang membezakan kekuatan duit UK dengan duit Eropah. Kenapa mereka bersungguh-sungguh nak keluar pada ECB. Juga dibincangkan tadi, UK dalam proses Brexit yang jangan lupa Disember 2020 mereka mesti selesai urusan ini dan tak ada extension, tak ada lagi kesinambungan ataupun persambungan ataupun post play rewind reverse, tak ada. Cukup time, clear, mutamat lah tu, settle lah Disember. Baik. So antara kesan geografi tension dekat sini adalah sistem UK Parliament. Apabila mereka melakukan sidang, mereka ini akan ada kerajaan dan mereka ada pembangkang, ya. Setiap apa yang dibentangkan oleh kerajaan bagi mendapatkan keputusan Senat ataupun Dewan Speaker, dia perlu berhadapan dengan Q&A daripada pihak pembangkang. Okay, setiap rangsangan ini apa kesan, apa bagusnya dari untuk rakyat, apa faedahnya untuk kerajaan, macam mana sustainability ataupun kestabilannya, untuk apa benda-benda ni semua. Ini memberi rangsangan kepada market, tuan-tuan. Dalam jadual berkala macam ni, dia tak cakap konservatif versus Demokrat jam 4 sampai 5 petang. Tak ada pun dia cakap. Dia tak cakap macam tu. Dia cuma cakap setiap jadual cash rate ni jam berapa. Itu memang jadual yang wajib dikeluarkan, kita pun faham. Tetapi dalam geografi politik tension, kita kena masuk dalam dunia tersebut. Ada setengah orang kata, kenapa kita perlu bersusah payah sampai ke tahap itu, sedangkan banyak lagi penganalisa ekonomi, penganalisa bukan politik, ya, saya kata ekonomi, penganalisa teknikal yang hebat di luar sana yang memberikan tunjuk ajar di mana entry exit, apa teknik itu, apa teknik ini, kandang berapi, burung terbang tak bersayap, mati tak bertongkat, langit ketujuh terbang ke bintang, segala macam-macam teknik ada. Lain tu. Saya kata soalan tu soalan yang pada saya general. Pada saya itu adalah suatu pattern. Pattern ni maksud saya bukan pattern kita tengok dalam carta. Kan kita ada pattern yang dipanggil sebagai, oh, ini yang pattern sebagai deceleration. Ini pattern yang dipanggil uptrend dan downtrend. Itu pattern terhadap market dalam bentuk MT4 yang kita lihat. Pattern yang saya masukkan ini adalah pattern teknik. Dan mereka yang mempatternkan teknik, mereka meletakkan suatu ketetapan dalam teknik itu untuk dijadikan sebagai satu disiplin bagi mengguna pakai dalam melihat unjuran harga. Itu bahasa saya, ya. Saya guna bahasa sebaik mungkin. Unjuran harga. Apa dipanggil sebagai unjuran harga? Sebagai fokus harga untuk melihat membeli atau menjual. Itu bahasa yang saya guna pakai. Orang lain saya tak tahu guna bahasa macam mana. Baik, tak salah mempelajarinya. Tetapi bila kita masuk dalam geografi politik sebegini, dia memerlukan ilmiah bagaimana kesan ekonomi memberi rangsangan, terutama pelan-pelan keuangan terhadap pergerakan pasaran secara basic line yang paling utama. Hari ini kita bercerita tentang GBP, apa yang saya cakap. Kita belum buka tentang the massive stimulus ataupun rangsangan yang paling agresif 2.2 trilion Donald Trump 7 hari yang lepas.
ataupun minggu yang lalu, itu lagi hebat kan? Memang lagi hebat. Kenapa emas boleh meroket sebegitu tinggi? Sebab indeks emerging semakin meningkat dan dia memberet harga emas untuk semakin tinggi secara tidak langsung. Jadi setiap asbab dan musabab yang berlaku tentunya ada yang merancangkan ataupun yang mendorong. Okey, kategori geografi politik, kalau saya nak buka secara carta dekat sini, apa yang saya nak contengkan, saya tak ada pen dengan kertas pun. Cuma saya nak bagi sedikit, sini sedikit lah, pada saya sedikit, tapi hakikatnya banyak sebenarnya yang saya dah lepaskan ni. Minat tidak boleh dipaksa. Betul. Kesabaran tidak boleh dicipta. Kemenangan tidak boleh diada-ada. Kekalahan sudah pasti akan menimpa. Jadi di mana kita nak menghabiskan duit, duit tu modal di mana kita nak mengembangkan duit, itu juga kita. Okey, teknik tadi macam saya kata tak salah, ia bagus dan ia sangat membantu sebenarnya jika mereka yang mempelajari teknik boleh memilih harga dan pergerakan dan sebagainya. Teruskan, sangat efisien, betul. Tapi dari segi fundamental, apa yang saya cuba terapkan adalah mana mungkin teknik itu mampu mendapatkan harga jika tidak ada perkara yang menggerakkan dia ataupun yang menjadikan ia untuk diterjemahkan. Nak ke kiri ke nak ke kanan, nak ke atas ke nak ke bawah. Kenapa? Bawah kat sana, bawah kat sini sepatutnya, atas kat situ. Sudah tukar lah ini macam. Saya pun dah biol. Itu saja. Oleh situ sebab tuan-tuan, manusia ni, kita ni sebagai pedagang, kita ada fitrah. Keuntungan yang tuan-tuan dapat tidak akan lari dari pasangannya kerugian. Faham kan saya cakap betul-betul? Tidak akan ada manusia di atas muka bumi ni yang sekarang tengah hidup ni hanya memilih untung sahaja tanpa melihat kerugian yang akan hadir bersama. Itu fitrah manusia. Kita ini diberi dua pilihan, ingin yang rugi atau ingin yang untung, ingin yang ambil teknikal atau ingin yang ambil fundamental, atau ingin yang mengambil sentimen atau spekulasi. Itu kan pilihan. Macam juga segmen malam ni pun pilihan. Teknikal sebelum ni pun pilihan. Ada banyak kan, daripada hari Isnin kita ada Nazrul, hari Selasa kita ada Hazlan, hari Rabu ada yang macam saya ni lah yang tak berapa bagus ni. Kemudian hari Khamis ada segmen-segmen tertentu, dan hari Jumaat begitu juga, dan seterusnya kita berulang. Itu semua kan pilihan. Nak yang mana? Okey. Oleh yang demikian, Pak Imam, apa saja pilihan yang pedagang-pedagang di luar sana buat dan pilih, hakikatnya jelas. Pilih satu dan tidak boleh mengambil dua ataupun sebanyaknya. Sebab setiap pilihan itu risikonya ada bersama-sama. Jadi, kenapa geografi politik salah satu topik yang perlu dibawa dalam pasaran? Kerana dia memberi kesan yang sangat besar. Sangat besar. Kenapa perlu ada sistem presiden? Kenapa perlu ada pilihan raya? Ini bukan kempen. Ini yang menerbitkan ekonomi. Tanpa politik tak ada ekonomi. Ekonomi takkan bergerak tanpa politik. Jangan bohong. Itu sebab saya kata pilihan manusia ni ada fitrah. Kalau nak hebat dalam politik, mungkin dia tak boleh hebat dalam ekonomi, tetapi dia datang bersama-sama. Di mana kamu untuk memilih? Sebagai seorang pedagang juga begitu. Adakah kamu seorang pedagang? Adakah kamu seorang pemberi khidmat kepada pedagang? Adakah kamu seorang yang memberi produk ataupun keluaran-keluaran khusus kepada pedagang? Pilih. Siapa yang jadi pedagang macam saya, ke laut lah hukumnya. Yang ke laut, ke laut lah. Yang ke langit, ke langit lah. Yang kononnya melastik ke bintang lah. Siapa yang memilih memberi khidmat kepada pedagang, mungkin
para broker lah. Dia memilih untuk menjadi broker, dia tak memilih untuk jadi pedagang. Ada dia ambil semua? Tak boleh. Siapa yang memberi khidmat untuk sistem pembayaran, pengeluaran dan sebagainya, juga ada golongan-golongan tersebut. Itu semua pilihan. Jadi kesimpulannya pada malam ini, dalam sudut istilah melihat geografi politik, itu juga adalah pilihan. Tak semestinya perlu, ya tuan-tuan, ya. Jadi jangan beratkan diri. Selesa dengan teknikal, teruskan dengan teknikal. Selesa dengan fundamental, boleh guna pakai bila perlu, tak ada masalah. Jadi dalam isu GBP pada malam ini adalah isu tentang pakej rangsangan ekonomi, dan ternyata pakej rangsangan ekonomi itu memberi rangsangan kepada pergerakan Great Britain Pound. Maka teknikal boleh memilih daripada kesan tersebut untuk memilih harga, sama ada membeli, menjual atau sebagainya. Sekarang nampak macam mana ia bergerak. Jadi tiada seorang pun ataupun dia sesama kita ini, jika dilihat kenapa pilih yang itu, kenapa tak pilih yang ini, itu semua semata-mata adalah pilihan pedagang-pedagang sendiri. Ya tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya teruskan lagi. Sebelum tu, ya, ada satu pertanyaan daripada One Effect. Kenapa? Berkenaan dengan apa efek US keluar daripada WHO dan apa kesan untuk jangka masa panjang. Dia World dengan Health Organization. Kenapa dia berani sangat nak keluar daripada tu, dan nak kata dia berjaya mencari penawar, tak. Dia orang negara yang paling teruk kan. So daripada jangkaannya. Baik, World Health Organisasi ni ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia ni, dia boleh memberi nasihat. Ya. Dia boleh memberi tata cara apabila diiktiraf sebagai organisasi yang menyelia sesuatu urusan kesihatan. Mana-mana negara yang mengikuti tata cara ini ataupun yang termasuk dalam mengikuti arahan-arahan utama untuk kesejagatan. Ada bahasa dalam kamus tak? Ada rasanya. Kesejagatan. Ada ya? Sejagat lah. Okey. Dia dilihat sebagai patuh untuk bersama-sama menangani risiko. Tu. Jika keluar daripada WHO, sebenarnya tidak menjadi kesilapan, tak menjadi kesalahan pun. Negara tu boleh independen sendiri, tak ada masalah. Cumanya dilihat sebagai risiko itu tidak akan bersama-sama ditanggung. Tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Sebab sesuatu, katalah pihak A, tak kata Amerika tu lah, saya kata pihak A lah. Pihak A jika dia keluar pada situ, saya rasa, saya yakin dengan apa yang saya amalkan ini, saya boleh baik tanpa kebergantungan kepada orang lain. Itulah yang dilakukan. Kesan pada ekonomi adalah apa saja perkara yang dihasilkan oleh A ni tadi, selama mana dia mempunyai rangkaian perdagangan yang diletakkan sebagai sekutu. Tahu sekutu? Bukan sekutu kepala. Sekutu ataupun alliance. Tahu alliance? Sekutulah juga. Ataupun yang dipanggil sebagai Sekutu. rakan-rakan kumpulan mereka sendiri, kan? Beroperasi sesama sendiri, maka dia boleh merdeka dan boleh bergerak secara sendiri. Tetapi jika dia bergerak solo, Han Solo, Star Wars dan sebagainya tu, itu berisiko besar. Sebab dia tidak mempunyai networking terhadap yang lain. Okey. Kenapa A, contoh Amerika tadi, dia nak keluar, dia nak jalan sendiri? Kesimpulannya adalah dia mempunyai alliance ataupun sekutu. Dan sekutu-sekutunya terdiri daripada kumpulan-kumpulan negara maju dan negara kaya. Dan ketiganya pula, dia masih lagi diletakkan sebagai the king of economy. Jadi dia rasa dia mampu untuk independen tanpa kebergantungan WHO. Ini kesan pada ekonomi. Pada saya tak ada kesan rangsangan, tak ada sangat meletakkan ekonomi itu tergugat, kecuali
hanya lebih kepada kesan kemanusiaan itu sangat rendah nilainya terhadap Amerika. Okay, One Effect jelas One Effect Azmi best dengar Cikgu Yun, respect percakapan Cikgu Yun tersusun macam baca skrip. Dia sebenarnya dekat depan tak ada apa-apa tak ada skrip pun. Ini kelebihan Cikgu saya Yun. Ada muka paksu je. Okay, terus kita sambung tadi. Sebab saya tengok dia punya soalan tu macam menarik, so tu yang saya ajukan soalan tu. Okay, seterusnya lebih kurang ada berapa minit je? Ada setengah jam saya selesaikan dengan jatah berkala. Baik tuan-tuan, terima kasih bersama dengan segmen fundamental pada malam ini. Kita terus kepada jatah berkala kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebarang kata-kata saya jika ada salah dan silap saya mohon diampuni, dan kalau tata bahasa saya tidak betul dan tidak selesa untuk didengari, saya mohon agar juga dimaafkan diri saya ini. Dan jika ada penyampaian saya ini mengelirukan ataupun kurang mendapat kefahaman, maka tegur-tegurlah diri saya, sebab saya mungkin tidak berapa arif dalam segi menyampaikan atau menyalurkan kepada yang diletakkan bidang ilmiah, sebab ilmiah ini terlalu luas, dia punya cabang dan saluran. Baik, 10 pagi 6 hari bulan Julai, kita ada data yang dipanggil ISM tuan-tuan Non-Manufacturing PMI. Sangat hebat bacaannya. Sasarannya hanya 50, tetapi dia mencecah bacaan 57.1. Ini sudah cukup sebenarnya untuk memberi sokongan kepada American dollar untuk tempoh yang medium ataupun seketika, sebab data bulanan okay. Apa cara sekalipun dalam kategori data berkala ini, responsifnya ataupun kesannya ataupun tindak balasnya, dia bergantung kepada suasana sekarang Macam kita maklum, saya dah maklumkan beberapa kali dari start kita pandemik, sesuatu isu global yang menjadikan keutamaan itu menjadikan ekonomi itu menguncup. Data berkala ini rangsangannya tidak sebegitu terasa terhadap sistem ataupun risiko terhadap pandemik. Jadi hanya seketika sahaja. Tetapi kita akan ambil kira data-data ini semua yang resultnya bagus-bagus atau tidak bagus ini apabila penguncupan ekonomi ini kembali semula kepada paksinya, maka data ini semua akan keluar semula memainkan peranan. Itu kesannya. Sebab pandemik ini dia masih lagi dalam keadaan yang aktif tuan-tuan. Dan untuk pengetahuan bersama, seluruh dunia sedang menguncup ekonominya. Seluruh dunia, bukan di Malaysia saja, bukan di Amerika saja, bukan di UK saja, tapi seluruh dunia. Di negara China pun sama, menguncup. Jadi apabila ekonomi itu menguncup, maknanya dia semakin shrinking, mengecil. Ini memberi satu gambaran sangat jelas bahawa setiap negara, ini kita mata wang lah, kalau Amerika dolar, kalau UK pound, kalau Malaysia ringgit, wajib melakukan tindakan bagi memulihkan ekonomi negara masing-masing. Jika tidak, negara itu boleh bankrupt. Ini saya cakap terus terang, negara itu boleh bankrupt. Pandemik ini sudah banyak membankruptkan banyak konglomerat. Sektor minyak, berapa banyak yang bankrupt hanya dalam tempoh 3 bulan. 3 bulan je Amerika suntik macam-macam duit. Saya tak tahu dia gali kat mana, dia photostat kat rumah ke macam mana ke, tak tahulah. Tapi banyaknya duit. Begitulah. US kan produser minyak yang terbesar. Betul. Terpaksa dah banyak sangat bankrupt. Dan sekarang ini pun saya lihat akan banyak lagi company yang bankrupt. Jika package stimulus yang hebat-hebat sekarang ini dilaksanakan, gagal mendapati sasaran. Amerika cukup hebat saya lihatkan di sini. Tengok betul-betul. Baik. Tengok pekerjaan dia. Na'udzubillah min zalik. Bukan alhamdulillah hujungnya. 4,800k ataupun 4,800,000 pekerjaan baru yang dia catatkan, kan? Daripada 3,300,000
37,000 sasaran. Dia dah ada 4,800,000 pekerjaan baru dicatatkan pada bulan Jun yang lalu. Hebat tak tuan-tuan? Sangat hebat. Ini antara bacaan yang sangat-sangat hebat. Banyak pekerjaan di-offer oleh kerajaan Amerika. Kerja. Selagi belum tutup mata, kerja. Tetapi apa yang menyebabkan dia kurang mendapat responsif yang baik? Kenapa dolar tidak boleh skyrocket? Pandemik ujungnya. Jangan tanya kenapa. Jawapan satu, pandemik. Kedua, gajinya kecil, kerjanya banyak. Kan gajinya kecil, kerjanya banyak. Unemployment rate-nya menyusut bagus pasal kerjanya banyak, betul, tapi gajinya kecil. Orang pun berkira-kira, kamu ada apa? Masters of the Universe. Wow, dahsyat kamu punya kerja kelayakan Masters of the Universe. Aduh, macam skeletor pula. Kerjanya apa? Saya kerja JKR pak, Malaysia rumput tepi jalan yang kereng. 1 jam RM8. Cakap terus terang aja. Saya tak bohong. Macam itulah ibaratnya. Kerjanya memang banyak tuan-tuan, tetapi gajinya tidak setara dengan kualifikasi dia. Saya sentuh sedikit kenapa Rishi Sunak bersungguh-sungguh mengatakan pakej gaji di UK adalah yang terbaik di dunia tadi. Bila saya amati dia bercakap, saya kata dia adalah orang yang bijak berpidato. Pada saya lah, berpidato dalam segi bentuk meyakinkan rangsangan. Cara dia greet pembangkang, very respective for my behaviour friends, the chancellor ni, cara dia cakap sangat lembut, sangat menghormati. The honourable of my friends, thank you for the right question. Yang dia jawab pelan-pelan. Kenapa macam tu? Dia berbeza dengan saya lihat Donald Trump bercakap. Ego dia tinggi kan, tapi Rishi Sunak cakapnya lembut. Di situ saya nampak dia ada potensi memberi jiwa rakyat. Memberi jiwa rakyat. Okey, itu pun main peranan tu. Okey, so Amerika hebat dengan pekerjaan baru, tetapi gagal dalam pembayaran gaji yang tidak setimpal. Berjaya mengurangkan unemployment rates yang tidak bekerja macam saya tapi tak ada majikan. Okey, tapi bukan jobless, kepada 11.1 daripada 12.4. Namun masih gagal men-skyrocketkan, dah bahasa campur balik, masih gagal lagi terbangkan dolar untuk lebih tinggi, melonjakkan. Menerbang dan melonjakkan kan. Dia tidak boleh seperti mana yang kita harapkan semasa NFP. Dan hari ini pun kita lihat tak bergerak banyak. Isnin pula semakin jatuh. Kenapa? Kerana pandemik. Ujungnya pandemik. Itu saja. Alright, so kembali semula kepada data berkala hari ini. Okay, and then kita ada Aussie dollar. Baik, memang kita menjangkakan kalau lihat di bawah ni tidak berapa banyak yang berubah. Aussie tetap menjadi the king of the commodities saat ini. Okay, siapa sangka kan Aussie adalah yang teratas, yang terbaik sekarang ini. Nak di-compare dengan GBP, dengan Euro, padahal mereka lebih kaya kan? GBP dengan gaji tadi saya pun geram dengar kan. Yalah. Aduh. Kerajaan siap top up lagi bayar gaji kat pekerja. Macam mana kat Malaysia boleh buat tak macam tu? Buat pun dia bayar sikit lah, 600 je. Dia okey lah kan? Boleh bagi juga, bagi juga BPN, bagi juga tu. Itu namanya konsep gaji. Tapi di UK dia bayar gaji mengikut jam lah. Dalam 1 minggu pekerjaan di UK hanya dibenarkan sebanyak 25 jam sahaja sehari yang akan ditanggung kerajaan. Kerajaan akan tanggung sebanyak 25 jam. Satu hari 24 jam kan, 24 jam kali dengan 7. Tapi untuk 25 jam dalam 7 hari tu, itu akan mendapat subsidi daripada kerajaan. Okey, selama 6 bulan berturut-turut. Lepas tu baru dia akan reshuffle balik. Ini satu package yang baik kan. Pada saya lebih yang baik. And then kita ada, oleh kerana Aussie dollar masih kekal pada paras 0.25%, kita dapat menyaksikan pergerakan Aussie agak perlahan ya. Kita dapat agak perlahan, tidak terlalu agresif dan tidak terlalu mendata ataupun
tinggi dan rendah. Pada saya average sahaja, ya, average sahaja. Dan berkaitan dengan statement perlukan satu digesting. Okey, ini perkara yang dah kita jelas berlalu. Dan malam ini 8 Julai dan seterusnya 9, kita tahu bisnes adalah hari bertenang sebenarnya ni. Tak perlu trade pun tak apa. Hari bertenang Kita relax je lah, kita tenang. Ada juga hari bertenang untuk trade ni. Bolehlah fikir-fikir macam mana nak berhadapan pula selepas tu. Dan kita ada CAD nanti insya-Allah pada hari Jumaat nanti tuan-tuan, 10 Julai 8.30 malam kita ada employment change dan unemployment rates yang akan serentak terbit. Ini yang menarik perhatian saya. Siapa yang trade USD CAD sangat menarik. Tolong beri tumpuan sedikit lah. Adalah counter yang menarik untuk USD CAD ni. Dengan satu baru-baru ni semalam tak silap saya, semalam kan, kalau kita tengok pada jadual ni nanti, saya tarik sikit, maafkan saya tarik sikit kategori medium impact. Untuk semalam kalau tak silap saya, yes ni BOC Business Outlook Survey yang ni 10.30 malam ni, saya ada mengikuti perkembangan daripada Bank of Canada. Mereka menjelaskan mereka sedang mengalami defisit lebih pada 300 juta pound pula Canadian dollars pada saat ini, dan sedang dalam keadaan yang untuk diperbaiki. Dan diberitakan kesan ini akan memberi kesan terhadap unemployment dan juga employment change pada hari Jumaat nanti. Okey, oleh kerana defisitnya itu pada saya mungkin tak besar, tapi pada Canada mungkin agak besar sebab dia lebih 300 juta. Nak compare dengan defisit Amerika lagi besar defisit Amerika. Tapi itu akan menekan CAD untuk naik. Maknanya USD CAD ni potensinya adalah untuk kena beli, bukan dijual, kena beli. Sebabnya CAD dalam kategori tertekan untuk lebih rendah. So berkemungkinan ada potensi jika bacaan terhadap unemployment change ini menyusut tidak seperti sasaran, maka USD CAD akan kena jual. Begitu juga dengan unemployment rates, mesti mana yang kedudukan unemployment rate Amerika yang ini kan, masa NFP tu 11.1 kan bagus, dia kena menyusut. Ini sepatutnya support dolar, tapi gaji yang kecil dan juga pandemik menyebabkan dolar tidak boleh dalam keadaan yang melonjak ataupun menaik dan meninggi untuk dia cuba mencecah langit ketujuh. Itu lepas ceiling tu. Okey, kita kembali sebenarnya kepada kalender. So kita tengok dia punya kesan terhadap 12.5%. Kita nakkan bacaan ini menyusut kepada 11 atau 10 atau lagi kurang lagi bagus. Ini akan menstabilkan CAD ataupun Canadian dollar daripada terus mendapat kejatuhan harga. Tu cara dia. Okey. Tapi jika dia bertambah kepada 13 seperti sebelah, maka USD CAD memang keadaannya perlu di buy selama mana mempunyai modal. Selagi ada lah. Selagi ada lah. Itulah. Macam saya dah tak ada, diam lah, duduk tepi tengok je lah. Kita pakai jari. Selagi ada. Baik. Jadi kita kembali semula kepada sistem high impact kita. Baik tuan-tuan, itu adalah untuk pergerakan sepanjang minggu ini yang kita tahu daripada 5 hari bulan Julai, permulaan minggu yang pertama, dan hingga nanti insya-Allah pada 11 Julai hanya ada 3 kaunter termasuk USD yang terkesan ataupun yang memberi rangsangan terhadap data berkala. Namun pergerakan itu tidak sehebat pergerakan geografi politik sekarang ini. Dan apa yang cuba untuk kita nampak di sini, walaupun mereka ini ataupun perkara ini kurang sedikit rangsangannya dengan result yang besar seperti ISM ni, macam mana pun masih ada kesan sedikit. Okey, masih ada kesan sedikit. Jadi nasihat saya, di kala pandemik yang sekarang ini sedang lockdown dan sedang mula perlahan-lahan dibuka daripada unlock untuk di-unlockkan, kecuali Amerika yang tak lockdown. Semakin tinggi kadar kematian, fahamkan ini yang kena ambil tahulah setiap hari.
semakin tinggi kadar kematian di negara-negara maju atau negara-negara kaya, dia akan memberi rangsangan kejatuhan nilai mata wang secara tidak langsung, tapi bukan secara mendadak, tetapi merencatkan pergerakan data berkala. Tapi jika kadar kematian itu menyusut, katalah satu hari 10,000, semalam 10,000, hari ini menyusut kepada 8,000, maka rangsangan terhadap nilai mata wang itu akan bertambah. Itu memang apa yang sedang berlaku sekarang semasa pandemik. Boleh nampak dia punya kadar kematian. Ini memberi satu gambaran bahawa sistem rawatan di negara tersebut baik. Jadi pelabur-pelabur selesa dengan melabur di situ. Tapi jika kadar kematian semakin tinggi, maka dia mencemaskan pelabur. So bila dia mencemaskan pelabur, apa yang pelabur buat? Dia keluar. So dia keluar ataupun dia berpindah ke mereka perkara yang lebih selamat seperti emas, palladium, aluminium, minyak dan sebagainya yang bersesuaian untuk mereka park dia ataupun letakkan pelaburan tersebut. Itu bukan jangka masa panjang, itu jangka masa sederhana dan jangka masa dekat sahaja. Tapi harus diingat, apabila pandemik ini berjaya dikuarantin ataupun berjaya di neutralisekan atau dikurangkan sehabis-habis kurang, sebelum ni 10,000, tiba-tiba tinggal 2,000 je kematian, maknanya berjaya disusutkan sebanyak 8,000, maka kaunter safe haven akan mengalami kejatuhan yang sangat-sangat kritikal ataupun sangat kuat, dipanggil non-yielding asset counter, akan mengalami kejatuhan harga. Dan di kala itu currency akan mendapat demand ataupun mendapat bidaan. Di saat ini pandemik di setengah-setengah negara kaya seperti Amerika, UK dan Kesatuan Eropah dan sebagainya yang seangkatan dengan mereka sedang dalam keadaan belum sepenuhnya ataupun masih dalam proses untuk pemulihan. Terutama Amerika yang sangat sombong tidak mengikuti WHO punya nasihat dan tata cara, buat cara mereka sendiri, dan kita nampak rangsangan kematian pun agak tinggi daripada satu hari ke satu hari, turun sedikit, naik sikit, tak ada banyak sangat perbezaan. Tengok mata wang dolar dia, ada dia boost up tak tuan-tuan, walaupun NFP nya hebat. Macam saya tunjuk tadi NFP nya bagus, dia patutnya dolar dah lama terbang, kenapa indeks tak boleh terbang? Ini antara punca yang menyekat, tetapi memberi kekuatan kepada stock market. Sebab dolar yang murah, dolar yang rendah memberi rangsangan untuk membeli kepada pemilikan saham. Nasdaq beratus poin naik, Dow Jones beratus poin naik satu hari 24 jam. Suka tak Donald Trump ni? Suka, sebab dia semakin kaya. Sangat kaya. Kita sebagai trader penat lah kan, tak bergerak-gerak dolar ni. Macam tu je. Jadi itu antara perkara yang kita kena nampak, bagaimana dia memberi kesan, dan dalam pada masa yang sama counter mana yang akan meledakkan dia punya aggressively. Jadi secara purata, selagi mana pandemik ini masih dalam keadaan yang berlegar ataupun hidup bersama dengan masyarakat, selama itulah market akan sentiasa mengawasi reaksi dan juga kesan dia. Untuk yang demikian, sepanjang minggu ini secara puratanya kita melihat data berkala memberi kesan yang minimize, yang agak kecil terhadap keseluruhan risiko akibat pandemik. Itu satu yang jelas. Yang kedua, selama mana pandemik masih lagi berlegar ataupun masih lagi dalam keadaan pengawasan yang rapi, selama itulah market seluruh dunia masih mengalami bukanlah pemejalwapan, itu nak hujan namanya pemejalwapan tu, mengalami perlahannya untuk berkembang, kerana pandemik ini menyebabkan banyak sektor pengeluaran ekonomi dunia terencat, terbantut.
kan? Kena duduk rumah, tak boleh bekerja. Productivity melalui KDNK juga tidak dapat dihasilkan dengan baik seperti mana lazimnya. Kerajaan perlu mencari sos ataupun sumber macam mana ingin mempertingkatkan kembali kedudukan ekonomi negara, kan? Kesihatan juga perlu dipantau dan memerlukan perbelanjaan yang besar. Sedangkan perdagangan antara negara-negara yang terkena konsep pandemik ini tidak mampu untuk aktif seperti mana lazim, agak terhad. Kita juga agak terhad, tuan-tuan. Kalau kita tak jaga kita, siapa jaga kita? Masalah. Di barat dia macam itulah. Ini bukan di Amerika kan, pub buka seperti biasa. Alright? Semua macam biasa. Semua macam biasa. Konsert tetap macam biasa. Sama je. Segalanya macam biasa. Cuma Gereja, separuh negeri je lah. Gereja masih lagi ada shepherd, masih lagi keluar masuk seperti biasa. Kadar peningkatan juga meninggi. Jadi kesan terhadap ekonomi, itulah yang saya bagi tahu. Yang untung adalah daripada stock market. Siapa yang mahir dalam pasaran saham, ini adalah masa yang cukup hebat untuk tuan-tuan membina kekayaan. Sangat hebat. Bijak memilih pasaran. Kedua, saya nak bagi tahu, siapa yang trade minyak, crude oil selepas ini, insya-Allah minyak akan skyrocket lagi tinggi pada harga lebih pada 40. Kenapa saya kata macam tu? Ingat OPEC Plus, dia dah bersidang 2 kali dan dia bersetuju untuk menguncupkan ataupun menghadkan pengeluaran minyak. Tak cakap pun dalam kalender, tapi saya dah briefing kan, saya dah buat penjelasan di segmen saya sebelum ni. Dan mengawal harga satu. Dan nampak apabila harga dikawal, ini bermakna stok akan keluar untuk dijual. Maka lambakan stok akan berkurangan, harga akan meningkat. Itu satu. Kedua, pemulihan negara-negara yang mengalami ekonomi yang menguncup, sektor-sektor industri yang memerlukan minyak akan mula membuat tempahan-tempahan minyak. Maka minyak akan mendapat bid ataupun permintaan. Dua ni pegang. So, saya melihat minyak mampu untuk melepasi paras $60 ke atas daripada harga sekarang. $60 ke $65. Di situ baru saya akan cuba, kalau saya lah, jika saya baru melihat sejauh mana stability emas pula, maka saya minyak dengan harga sebegitu. Tapi secara rumusan, saya memilih minyak akan mengalami kenaikan lagi selepas ini. Kenapa saya kata begitu, saya dah jelaskan yang tadi. Itu pada mereka yang trade crude oil. Alright. So siapa-siapa yang trade saham pula, yang trade stock, sama ada nak stok cap kicap ke, syarikat jambu batu ke, kan, takkan nak cakap dalam model, tak boleh lah, nanti mengamuk mereka. Betul lah, puji nama dia, nama kita lah. Tak ada jalin, saya pun tak lalu makan, kan, tak kisahlah apa-apa pun. Tak lalu. Satu peluang untuk tuan-tuan mengalami satu peningkatan harga, kerana apabila monetary stimulus masuk untuk merangsang produksi ini mendapat suntikan kewangan, ini bermakna mereka akan memulakan produktiviti mereka berkali-kali ganda bagi menggantikan penyusutan sebelum ini. So ini akan memberikan harga yang meningkat. Tuan-tuan boleh faham ya? Okey, mudah-mudahan sedikit sebanyak boleh membantu dan melihat sejauh mana pilihan kita dalam kaunter-kaunter. Baik tuan-tuan, insya-Allah ada rezeki, ada masa je kita jumpa lagi di lain waktu. Mungkin hari yang sama, waktunya berbeza, tapi biasanya di hari dan waktu yang sama. Dia tak berubah biasanya macam tu. InsyaAllah jumpa lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, kembali dijumpa satu tu. Baik, terima kasih Cikgu Yun kerana telah berkongsi tentang pergerakan mata wang asing dengan sedikit penerangan analisa beliau ya tentang pergerakan mata wang asing. Diharapkan anda semua dapat manfaat dan saya mendoakan semoga anda menjadi trader yang baik. Okey, tuan-tuan dan puan, setakat ini dulu untuk segmen Bicara Fundamental episod yang ke-136. Boleh pergi ke YouTube channel kami ctc.fm. Dekat sana kita boleh tengok balik segmen-segmen yang lepas dan jangan lupa subscribe, dan juga esok janji temu anda dengan Belento BBB, Borak Bersama Belento. Assalamualaikum, jumpa lagi.